Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertemuan pada pagi ini. Terima kasih pada semua yang sudi menonton dan mendengar apa yang bakal saya kongsikan dalam siri yang pertama, Tadabbur Surah Maryam. Surah yang merupakan surah yang ke-19 dalam Al-Quran kita. Dan surah ini surah yang mengandungi 98 ayat. Dan surah ini diturunkan menurut para ulama kita, menurut Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, sebagai surah yang ke-44. Ya, surah yang ke-44 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, surah yang ke-19 dalam Quran kita, surah 98 ayat, dan surah yang ke-44 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlalu banyak perkara yang boleh dikongsikan mengenai surah Maryam kepada tuan-tuan, puan-puan yang menonton dan mendengar dengan setia. Cumanya saya membataskan pembentangan saya, perkongsian saya pada pagi ini hanya kepada setengah jam, dan saya bataskan hanya kepada beberapa isu sahaja yang membabitkan pendidikan kekeluargaan. Mudah-mudahanlah. Dan seterusnya kita akan sambung pada ke siri-siri seterusnya dalam proses kita menghadapi musibah, ya, dari hari ke hari, ya. Akta kawalan pergerakan, dan saya doakan agar semua diberikan Allah sebanyak-banyaknya kesihatan dan rahmat Allah, dan juga doakan saya juga, insya-Allah. Pertama sekali, ya, apabila kita diberitahu surah ini surah yang ke-44 turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tandanya apa? Ini tandanya apa? Jadi anak-anak kita pun bagus juga kalau dia tahu surah ini surah yang keberapa, ya, turun kepada Nabi. Jadi kita belajar satu perkara sebagai ayah, sebagai mak yang nak mengajar Quran ini. Surah ini apabila kita diberitahu surah yang ke-44, ini bermaksud telah 43 surah diturunkan. Surah yang ke-44 maksudnya sudah 43 surah diturunkan. Macam mudah benar je fakta itu. Sebenarnya satu perkara yang kita perlu faham, apabila kita sebut surah yang ke-44, ini menunjukkan sudah 43 surah diturunkan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum dan kepada Quraisy. Maka satu perkara yang kita belajar adalah jangan sekali-kali menggunakan satu dua kaedah apabila mendidik, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menunjukkan kepada kita kepentingan beransur-ansur dalam mendidik dan kepentingan mendatangkan kepelbagaian dalam pendekatan pendidikan. Al-Quran sendiri, ya, tidak gopoh. Al-Quran sendiri, ya, sangat manusiawi. Al-Quran itu sendiri bila berhadapan dengan manusia, Ar-Rahman, Allah Ta'ala, ya, dengan penuh belas kasihannya memahami, sebab dia ciptakan manusia. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Dia mengajar Al-Quran dengan pendekatan konsisten. Maksudnya apa? Terus menerus mendatang dan menurunkan Al-Quran. Kerana Allah yang ciptakan manusia. Dan manusia ini antara sifatnya, kita semua sedia maklum, psikologis pun beritahu bahawasanya dia tidak boleh terlalu banyak beban pada masa yang sama. Ia perlu kepada beransur-ansur, perlahan-lahan, slow-slow, kan? Jadi apabila kita perhatikan surah Maryam sebagai surah yang ke-44 turun kepada Nabi, ini menunjukkan Al-Quran, ya, tidak pernah diturunkan melainkan dengan pelbagai pendekatan. Maka sudah 43 surah diturunkan, ya, sebelum surah Maryam. Dan setiap surah yang diturunkan ini, ya, bersesuaian dengan keadaan semasa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, surah yang ke-44 ini adalah surah yang diturunkan exactly, ya, at the right time, to the right participant, with the right words. Turun tepat pada masanya kepada Nabi SAW. Ya, surah Maryam adalah surah yang diturunkan berdasarkan keperluan pada waktu Nabi SAW menghadapi fasa-fasa dakwah perjuangan. Sebab itulah kita diajar, ya, di dalam ulumul Quran, kita diajar dalam surah Maryam sendiri, ya, tuan-puan boleh bilik ayat 64. Ini perkara asas, ya, dalam interaksi dengan Al-Quran. Kenapa penting kita tahu surah ini turun pada waktu bila? Kerana وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, yang bermaksud, dan tidaklah kami yang menerusi Jibril alaihi salam turunkan Quran melainkan dengan perintah pemeliharamu, pelindungmu. Jadi ayat ini menunjukkan Jibril turun kepada Nabi bawa Quran yang baru, yakni surah tertentu. Ya, sekarang surah Maryam, ia tidak turun kerana sekadar beri semangat pada Nabi, tetapi Jibril akan turun dengan membawa wahyu daripada Allah. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana, miliknya lah segala yang ada di hadapan dan segala yang ada di belakang. Wa ma baina dalik, dan apa antara keduanya. As-Sa'di rahimahullah mengatakan ayat ini bermaksud Allah Ta'ala yang menurunkan Jibril, yang memerintahkan untuk turunkan surah, yang memerintahkan untuk turunkan ayat-ayat, dan sekarang surah Maryam. Jibril yang memberikan ayat ini kerana perintah Allah. Allah yang menurunkan Jibril kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala itu, dia mengetahui apa bakal berlaku. Ma baina aydina, ya, mustaqbal. Wa ma khalfana, dan dia juga mengetahui apa yang telah berlaku. Wa ma baina dhalik, dan apa yang terjadi sekarang. Apa antara masa depan dan apa antara masa lampau. Jadi kita diajar Allah Ta'ala apabila memberikan rezeki kepada Nabi SAW, yakni Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran sangat memahami perkembangan semasa. Masa adalah isu dalam ayat 64. Allah tahu benda nak jadi. Allah tahu benda yang dah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Maka dia maha mengetahui apa yang terbaik kepada hamba-Nya, ya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak mengabaikanmu wahai Rasulullah. Ya, Nabi kadang merasakan, ya, Quran terlalu lama untuk turun, ya, the next surah itu terlalu lama. Jadi bila Jibril datang alaihi salam, Nabi berkata, ya, mengapakah kamu terlalu mengambil masa untuk datang kepada kami? Ya, lihatnya Nabi ada satu keinginan dan ada satu kerinduan untuk agar Jibril itu lebih kerap mendatangi Nabi dan para sahabat. Kerana suasana Makkah kita semua sedia maklum. Suasana yang sangat memerlukan kita lebih kerap merasakan Tuhan memihak kepada kita. Allah Ta'ala membantu orang-orang beriman. Tetapi diturunkan ayat ini sebagai peringatan. Jibril tidak akan turun mengikut kehendakmu, tetapi Jibril akan turun mengikut kehendak Tuhanmu. Kalau Tuhan kata jangan turun, maka Jibril tidak akan turun. Ada waktu yang munasabah, Allah akan perintahkan Jibril untuk diturunkan. Dan perlu diingatkan, apabila Jibril menurunkan Al-Quran, Jibril akan turunkan, ya, sesuatu daripada Allah yang sangat memahami keperluan manusia, keperluan para sahabat ketika itu. Ya, Allah Ta'ala sangat tahu benda bahaya nak jadi di depan. Allah Ta'ala tahu benda yang nak jadi di depan dan apa yang dah berlaku di belakang. Apa yang dah berlaku di belakang, ya, barangkali, ya, Al-Quran yang telah diturunkan bersesuaian dengan keadaan yang berlaku di masa lampau. Bersesuaian dengan apa yang terjadi di masa lampau. Ya, sebab itu kita faham Al-Quran ini, ya, ada asbabun nuzul. Ada cerita-cerita di belakang tabirnya, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Jadi Al-Quran ini bersesuaian dengan waktu-waktunya. Allah Ta'ala maha memahami segala yang menimpa Nabi dan manusia. Jadi ada surah sesuai pada tahun yang pertama, ada surah sesuai pada tahun yang ketiga kenabian,
Ada surah yang sesuai pada tahun yang ke-6 kenabian contohnya. Maka setiap surah ini ada sasarannya. Ahsana tafsira, ya, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Quran ini akan datang dengan makna yang bersesuaian dengan keadaan Nabi pada waktu Nabi berdepan dengan rintangan tertentu. Jadi Allah Ta'ala tahu benda nak jadi di depan, iaitulah Nabi dan para sahabat khususnya, ya, Ja'far bin Abi Talib, ya, kata para ulama kita, akan berdepan dengan masalah di Habsyah. Tetapi surah Maryam telah diturunkan. Ya, Allah Ta'ala tahu benda nak jadi di hadapan. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan, surah Maryam inilah yang dibacakan kepada An-Najashi. Ya, Nabi menyuruh para sahabat agar pergi ke Habsyah. Di sana ada raja yang adil. Ya, Nabi memerintahkan Ja'far bin Abi Talib memimpin dalam 60-70 orang barangkali, seingat saya, untuk pergi ke Habsyah. Dan surah Maryam turun sebelum itu. Ya, surah Maryam turun sebelum itu. Tetapi para sahabat, hatta Nabi SAW sendiri barangkali tidak mengetahui bahaya apa bakal menanti di tengah-tengah jalan dan apabila sampai di Habsyah. Macam mana usaha Amru al-As sebelum bergelar radhiyallahu anhu apabila tiba di istana Habsyah. Ya, semua kita sedia maklum kalau baca sirah. Tetapi, ya, muncullah surah Maryam telah diturunkan. Dan ini bukti bagaimana Allah akan menurunkan setiap surah ini, ya, dalam keadaan, ya, ia menjadi solusi kepada benda nak jadi di masa hadapan. Sebab itulah, ya, kita kena bagi tahu diri kita dan anak-anak kita apabila ada rezeki untuk membaca Al-Quran. Kadang Al-Quran yang kita baca pada hari itu, katakan surah Maryam, kita tak rasa kepentingan surah ini sekarang. Tetapi memahami ayat 64 tadi, ya, rezeki yang Allah Ta'ala bagi untuk kita baca Quran sekarang, kadang manfaatnya pada masa mendatang. Kita tak tahu bila. Tetapi akan datang waktunya nanti. Itulah yang pertama kita nak belajar. Hikmah surah ini, surah yang ke-44. Kerana nak mengajar, ya, jangan guna 1-2 kaedah. Bahkan Allah Ta'ala menggunakan 43 kaedah. Ya, orang panggil 43 surah. Kerana setiap fasa, ya, ada ayat-ayat yang bersesuaian. Ada ahsana tafsiranya. Ya. Jadi sebab itu kita belajar satu perkara, ya, juzul amma yang pendek-pendek itu para ulama kata ia turun di awal-awal perjuangan Nabi di Makkah. Ya, kenapa surah pendek-pendek turun di awal-awal perjuangan Nabi di Makkah? Kerana di peringkat permulaan manusia ini, macam anak-anak kita, dia tak boleh kita ni berletih panjang sangat. Dia tak boleh kita ni bercakap khutbah yang panjang sangat. Ia memerlukan sesuatu yang short and precise. Ia memerlukan sesuatu yang ringkas tetapi puas. Jadi sebab itulah hikmah kebanyakan mufassal ini, juzuk mufassal ini, juzuk amma ini, ayatnya ringkas, ayatnya pendek-pendek, tetapi diturunkan di fasa-fasa awal dakwah Nabi kepada orang-orang Quraisy. Kerana sifat manusia, dia tidak boleh kali pertama, dia tak boleh terkejut dengan bebanan. Dia kena perlahan-lahan. Maka itu pengajaran yang pertama dari sudut keibubapaan. Anak-anak kita jangan guna hanya 1-2 cara. Kerana Quran itu sendiri menyantuni manusia, turunnya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, ya, dan setiap kali berlaku peristiwa sesuatu, turunlah ayat-ayat Al-Quran yang meraihkan peristiwa berkenaan. Tetapi di sisi Allah Ta'ala lebih awal mengetahuinya berdasarkan ayat 64. Itu yang pertama. Itu yang pertama yang boleh anda take note, ya, mengenai hikmah surah yang ke-44. Yang keseterusnya, kalau boleh saya kongsikan, ya, terima kasih pada yang mengikuti. Dari semasa ke semasa, saya akan cuba melihat persoalan-persoalan anda sekiranya ada untuk saya berkongsi kalau ada jawapannya. Yang kedua, surah ini kalau kita lihat, kelihatan zahirnya banyak unsur kekeluargaan. Ya. Kelihatan zahirnya banyak unsur kekeluargaan. Kerana kita akan bertemu dengan babak-babak yang membabitkan ayah mahukan anak, ibu yang dikurniakan anak, dan anak yang berhadapan dengan ayah. Iaitulah kisah Nabi Zakaria dan Yahya, kisah Maryam
dengan Isa bin Maryam alaihimussalatu wassalam, dan kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya, kisah Nabi Harun dan Musa adik-beradik, kisah Ismail alaihissalam memerintahkan keluarganya. Zahirnya surah ini kelihatan permulaan ataupun 50% yang pertama adanya tokoh-tokoh ataupun senario-senario kekeluargaan. Ya. Tetapi bukanlah tema surah ini kekeluargaan semata-mata, ya. Sebab anda akan dapati surah ini bukan semua ayat mengenai parenting. Bukan semua ayat membabitkan membina keluarga. Bahkan yang jelas, ya, 50% di penghujung membina kepercayaan pada akhirat. Ya, meningkatkan keyakinan kepada Allah itu esa, tidak memerlukan anak. Dan cerita-cerita yang biasa kita tahu, ya, daripada surah-surah Makkiyah. 50% di belakang. Jadi surah ini, ya, memang ada unsur kekeluargaan, tetapi temanya, ya, tema utamanya bukanlah kekeluargaan itu sendiri, ya, tetapi sesuatu yang, ya, penting diberitahu kepada ahli keluarga, ya, iaitulah apa dia? Inilah dia tema surah ini, rahmatullah, ya, al-wahib. Rahmatullah al-wahib. Surah ini nak cerita tentang Allah Ta'ala sangat pemurah. Allah Ta'ala sentiasa peka kepada mereka yang meminta-minta kepadanya dan tidak selainnya. Allah Ta'ala mengambil berat perkembangan hamba-hambanya. Allah Ta'ala akan memustajabkan permohonan dan permintaan hamba-hambanya. Rahmatullah. Allah Ta'ala mengingatkan kita menerusi surah ini, zikru rahmati rabbika, ya. Allah Ta'ala mengingatkan kita zikru rahmati rabbika. Ya tuan-tuan, kalau perhatikan ayat yang kedua ini, kerana ini ayat-ayat penting untuk kita faham tema surah. Allah Ta'ala menjadikan surah Kaf Ha Ya Ain Sad ini, Al-Quran ini, sebagai peringatan yang Allah Ta'ala itu jangan kamu putus asa daripada rahmatnya. Jangan sekali-kali wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, mengalami putus asa daripada rahmat Allah, kerana tanda-tanda orang putus asa ini adalah, ya, dia tidak lagi mengalami keseronokan berdoa. Dia tidak lagi kerap berdoa. Na'udzubillah daripada tanda-tanda ini. Seseorang yang kerap berdoa kepada Allah, ini tanda dia mengiktiraf kekuatan Allah. Allah tidak berhajat kepada ibadat hambanya. Allah tidak berhajat kepada hambanya. Kita yang berhajat kepada Allah. Dan untuk menjelas dan menegaskan Allah Ta'ala ini, ya, adalah sebaik-baik tempat mengadu. Maka 50% seterusnya dalam surah ini Allah Ta'ala menegaskan. Mesej surah ini adalah sesuatu yang menunjukkan Allah Ta'ala ini bukan makhluk. Sebagaimana tanggapan manusia yang kononnya Allah Ta'ala ini ada anak dan seumpama dengannya, na'udzubillah. Bahkan Allah Ta'ala itu esa. Dan Allah Ta'ala itu Al-Wahib. Ini satu nama Allah yang penting kita belajar daripada surah yang sangat kerap, ya, menyebut perkataan wahaba. Ya, surah yang sangat kerap menyebut perkataan, ya, wahaba. Sama ada kepada Nabi Zakaria, sama ada kepada Maryam, sama ada kepada Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala ini sangat suka memberi dan memberi. Kenapa kita tidak meminta? Maka kita perlu faham, ya, babak yang pertama ditampilkan dan ditonjolkan oleh surah ini adalah babak Allah Ta'ala akhirnya memberi. Allah Ta'ala akhirnya memberi rezeki kepada hambanya yang meminta. Zikru rahmati rabbika. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memberi kepada Zakaria alaihi salam yang meminta dan tidak pernah berputus asa dan tidak pernah bosan berdoa. Ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, baginda tidak pernah mengalami syaqi,
tidak pernah mengalami susah hati untuk berdoa. Tidak ada yang menghalang Nabi Zakaria untuk terus menerus meminta kepada Tuhan. Tuan-tuan, barangkali pada waktu sekarang kita diuji dengan pelbagai kesakitan. Barangkali ahli keluarga kita ada yang diuji dengan kesakitan. Ya, barangkali kita pun sendiri batuk-batuk. Barangkali kita sendiri demam-demam. Kita barangkali mengalami simptom-simptom yang menunjukkan adanya COVID-19. Na'udzubillah. Tetapi seandainya Allah Ta'ala pilih kita untuk dimasukkan makhluk ini, walaupun sudah kita berikhtiar sebaik mungkin, tetapi Allah memilih kita untuk dikurniakan makhluk ini yang dunia dan sains menamakannya COVID-19, katakan. Maka semua yang terjadi ini ada hikmah dan ada sebab. Kerana barangkali Allah Ta'ala mahu kita kembali berdoa kepada Dia dengan kerap. Allah Ta'ala mahu melihat hamba-Nya merayu dan merintih ataupun tidak. Kerana Nabi Zakaria juga diuji. Setiap manusia ada ujian. Allah Ta'ala maha mengetahui setiap makhluk ini ada keperluan. Nabi Zakaria mahukan anak, kita mahukan sembuhan. Ya, Nabi SAW pun sama. Maka bacalah surah Maryam, kerana surah ini mengingatkan kita Allah Ta'ala itu tidak kedekut. Allah Ta'ala itu suka memberi. Allah Ta'ala itu penuh belas kasihan. Mana mungkin sifat belas kasihan tidak berlaku dengan tidak menonjol sifat memberi. Ya, apabila seorang doktor pakar memberikan pelbagai nasihat, apabila doktor pakar memberikan pelbagai ubat, bukankah ini menunjukkan adanya sifat rahmat kepadanya? Ya, adanya sifat belas kasihan. Maka walillahil mathalil a'la, Allah turunkan surah ini zikru, memberikan peringatan kepada Nabi dan kepada umat Nabi, ya, tentang Allah Ta'ala ini wahib. Allah Ta'ala sangat mudah memberikan apa keperluan hamba-Nya, sebagaimana Dia telah memberi kepada Nabi Zakaria. Itu ayat 2. Itu ayat 2. Ayat 3 baru Allah Ta'ala memulakan tirai cerita Nabi Zakaria dengan bagaimana sifat baginda berdoa. Tetapi ayat 2 dengan ayat 3 ni dia boleh duduk sekali. Kerana ayat 2 dengan ayat 3 ni, ya, wajarnya duduk sekali. Ya, kerana ia bermaksud ingat cerita rahmat Allah kepada Nabi Zakaria ketika berdoa. Jadi ketika berdoa itu jadi ayat yang sama dalam satu ayat. Tetapi Allah Ta'ala pisahkan, ya, kata para ulama, kerana supaya kita memahami, ya, bukanlah cerita Nabi Zakaria itu tujuan surah ini diturunkan sahaja sekadar nak mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang telah terjadi di masa lampau, iaitulah kepada seorang Nabi Allah, Rasul Allah Zakaria. Tetapi poin utamanya bukan cerita orang dulu-dulu. Poin utamanya adalah kamu, iaitulah, ya, kita yang diuji Allah dengan masalah. Ketahuilah Nabi juga pernah menghadapi masalah sebagaimana orang dulu-dulu pernah menghadapi masalah. Allah Ta'ala tidak pernah meninggalkan orang-orang yang beriman apabila diuji. Maka bacalah surah ini, ia bagi tahu anak-anak kita satu hari nanti mereka akan diuji Allah dengan ujian pendapatan, ujian kesihatan, ujian pasangan, ujian dan ujian. Tetapi surah ini memberitahu bagaimana untuk menghadirkan, ya, macam mana untuk menghadirkan jawapan Allah kepada permintaan kita. Macam mana untuk menghadirkan rahmat Allah kepada kita. Macam mana untuk menghadirkan rezeki Allah. Maka bacalah surah ini satu persatu, ya, kerana kita akan dapati pertama sekali Allah Ta'ala menonjolkan bagaimana ikhlasnya Nabi Zakaria berdoa. Semakin hari baginda merintih berdoa meminta anak, baginda semakin memperbaharui keikhlasan. Idza nada rabbahu nidaan khafiyya, ya, Nabi Zakaria sentiasa apabila berdoa dan merintih, baginda akan bersuara, ya, dengan suara yang sangat lemah lembut. Antara tafsirannya adalah baginda menjauhkan suaranya daripada didengar oleh manusia. Baginda mencari masa, ya,
yang jauh daripada waktu manusia jaga. Dan dari hari ke hari baginda meningkatkan keikhlasan. Barangkali ini tujuan dan hikmah Allah uji kita. Barangkali ini hikmah Allah uji saya, Allah uji tuan-tuan. Sebab dia nak kita makin kuat dan murni pergantungan kepadanya. Ikhlas ni artinya apa? Ikhlas ni seperti susu yang diperah daripada lembu. Ya, walaupun susu itu datang daripada tempat yang sama, berhampiran dan berjiran dengan tempat najis, dengan tempat perut, tetapi yang keluar adalah benar-benar akhlasa, benar-benar suci bersih. Ya, tidak ada sebarang campuran dan boleh terus diminum berkhasiat. Inilah ikhlas di mana tak ada campur aduk, tak ada pergantungan selain daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala mengajar kita menerusi babak pertama Nabi Zakaria berdoa merintih. Bagaimana beliau merintih dengan mencari adab, dengan mencari keadaan yang lebih ikhlas, lebih jauh daripada pergantungan dengan makhluk. Nidaan khafiyah. Kerana semakin seseorang itu murni pergantungan dengan Allah, semakin hampirlah dia kepada rezeki daripada Allah yang dia tidak akan sangka. Ini tujuan Allah Ta'ala uji. Zikru rahmati rabbik. Ya, apabila kita melihat Rabbik, pemeliharamu, pelindungmu, maka dalam hal ini tuan-tuan, ya, kita perlu tahu suasana Nabi ketika surah Maryam diturunkan, yang menonjolkan Allah Ta'ala itu pelindung dan pemelihara. Maka, ya, kita akan dapati dalam kitab-kitab tafsir, surah ini, ya, diturunkan menjelang menjelang para sahabat berhijrah ke Habasyah. Maksudnya apa? Suasana para sahabat, sebagaimana saya sebutkan tadi, surah yang ke-44, ya, di mana fasa ketika surah Maryam diturunkan adalah fasa yang sangat mencabar. Iaitulah ada bahaya menunggu di luar. Para sahabat, orang-orang beriman, ada yang disepak di terajang, yang menyebabkan Nabi memberikan pandangannya agar pergi ke Habasyah. Kepada segelintir mustad'afin yang tidak ada pelindung-pelindung ini, pergi ke Habasyah. Jadi ini menunjukkan suasana ketika surah Maryam diturunkan adalah suasana di mana adanya bahaya di luar sana. Dia mirip macam suasana kita sekarang, di mana kita keluar ada bahaya menunggu. Walaupun tidaklah sama suasana kita dengan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu lebih bahaya daripada apa yang kita alami. Kita hanya duduk di rumah sahaja, insya-Allah mudah-mudahan selamat. Tetapi orang dulu-dulu tuan-tuan, kadang boleh diambush rumah-rumah ini untuk dicari orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran mesti semakin kerap dibaca apabila kita tahu di luar sana ada bahaya. Zikru rahmati rabbik. Pemeliharamu mengingatkan kamu dengan membaca Al-Quran akan mendekatkan rahmat Allah kepada kita. Khususnya ketika kita mengalami persamaan dengan orang dulu-dulu, adanya musibah menanti di luar. Bila ada musibah tunggu kat luar tuan-tuan, ada bahaya tunggu kat luar, maka pastinya kita nak yakin Allah duduk di belah kita. Kita semakin mahu rasa supaya Allah benar-benar memerhatikan situasi kita. Sebab bila kita duduk kat rumah tak berapa boleh keluar, sebagaimana para sahabat yang risau, ya, dengan nyawa, risiko nyawa mereka yang menyampaikan Quran ini bila keluar, maka, ya, kita sangat mengharapkan belas kasihan daripada Allah. Maka dengan membaca Al-Quran, kita mendapat kekuatan yang telah diberikan Allah kepada orang-orang dulu-dulu. Mereka dapat satu keyakinan. Ya, keyakinan apa tuan-tuan? Macam mana surah-surah seperti surah Maryam ini beri kekuatan? Dia beri kekuatan kepada kita bahawasanya jangan cepat bertindak balas kepada masalah. Masalah yang terjadi menguji kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah kita jangan terlalu gopoh untuk membuat kesimpulan. Kita jangan terlalu gelojoh, ya, untuk berkata dan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi adalah untuk memurnikan pergantungan kepada Allah. Sebagaimana ketika surah Maryam diturunkan, ia memurnikan pergantungan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Zakaria. Ya,
kita belajar daripada surah ini bagaimana dia tidak bosan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat belajar, Nabi juga belajar agar jangan bosan meminta kepada Allah apabila kita diuji oleh Allah dengan musibah. Sebagaimana itulah juga pesan kita kepada anak-anak kita, agar jangan sekali-kali bosan meminta. Kita baru berapa hari duduk dalam rumah, tuan-tuan, sedangkan para sahabat ada yang kena bersembunyi, yang menyembunyikan keimanan mereka. Bukan 4 hari, bukan 4 minggu, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, 13 tahun. Mereka menghadapi situasi ada bahaya di luar. Adanya bahaya di luar. Jadi saya doakan mudah-mudahan sedikit ini dengan izin Allah menimbulkan kesan kepada tuan-tuan. Saya simpulkan semula. Ada soalan ya. Ada soalan berkaitan suratul Kahfi ya. Terima kasih pada Broda Ambahari ya, masya-Allah. Mengapa tafsiran 10 ayat terawal 10 ayat terakhir macam tak relate ya Al-Kahfi? Tapi kita disaran, okey, ini suratul Kahfi. Mudah-mudahan kalau ada masa saya akan santuni esok lusa mengenai suratul Kahfi. Saya nak fokus pada surah Maryam. Bagaimana okey, yang ni bukan soalan lah, yang ni terima kasih pada yang sinopsiskan semula. Saya nak simpulkan balik. Hari ini kita dah belajar tentang hikmah surah ini sebagai surah yang ke-44. Dari sudut parentingnya adalah kita belajar jangan gopoh mengajar mendidik anak, mesti perlahan-lahan tengok keadaan dia dulu ya. Kalau dia bersedia untuk dengar, maka kita beritahu. Kalau dia tidak bersedia untuk mendengar, kita guna kaedah lain. Ini yang kita belajar daripada hikmah surah 44, menunjukkan sudah ada 43 kaedah Allah Ta'ala, 43 surah daripada Allah, kepelbagaian surah, kepelbagaian balaghah, kepelbagaian pendekatan. Kenapa setiap surah bersesuaian dengan keadaan semasa. Yang kedua kita belajar ya, surah ini ya, temanya adalah rahmatullah al-wahib. Allah Ta'ala sangat pemurah nak berikan rahmat ya. Cerita ayah, cerita mak, cerita anak adalah zahir sahaja, tetapi batin surah ini adalah Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik tempat mengadu. Ini tema surah ini yang kita kena pegang teguh, yang menyebabkan sesuailah surah ini kita dan anak-anak kita baca pada waktu musibah begini. Kerana saya telah sebutkan tadi, ketika surah ini diturunkan, ini benda nombor 3 saya kongsikan selepas tema, iaitulah sirah. Kerana ketika surah ini diturunkan, para sahabat menghadapi masalah besar, di mana ada kalangan mereka telah dipukul, disepak, diterajang, yang justify mereka perlu pergi ke Habsyah. Jadi masalah mereka lebih teruk daripada kita, tetapi sekurang-kurangnya adanya persamaan di mana ada bahaya di luar yang menyebabkan mereka kena bersembunyi dan berlindung di dalam. Maka surah ini memberitahu kita ya, jangan jadi orang yang bosan berdoa dan merintih. Ya, kadang Allah Ta'ala beri ujian, ya bukan sebab apa, melainkan Allah Ta'ala nak tengok kita ni bergantung pada siapa. Ya, zikru rahmati rabbika abdahu. Tuan-tuan, cerita Nabi Zakaria adalah cerita yang kedua. Cerita yang pertama sekali Allah Ta'ala nak bagi tahu, nak habaq pada kita adalah abdahu. Izinkan saya tutup siri yang pertama ini dengan menjelaskan surah Maryam memberitahu antara syarat-syarat doa mustajab sebagaimana Nabi Zakaria adalah jadilah hamba sebelum meminta. Jadilah benar-benar hamba sebelum meminta. Pakaikan betul-betul uniform kehambaan. Allah Ta'ala konsisten menyebut hamba dalam surah Maryam di banyak tempat. Anda akan jumpa ibadati, anda akan jumpa abd di banyak tempat dalam surah Maryam. Dan sebelum surah Maryam, tadi ada yang bertanya suratul Kahfi. Ya, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir adanya konsisten perkataan hamba. Dan sebelum surah Al-Kahfi, suratul Isra, subhanalladzi asra bi'abadihi. Poinnya adalah, fahamlah hidup kita ni bila diuji dengan pelbagai musibah, dan COVID-19 salah satu daripada musibah ini, ketahuilah ia adalah wake up call daripada Allah agar sebelum kamu berdoa minta agar Allah sembuhkan. Sebelum kamu berdoa agar Allah minta bebaskan kita daripada sakit ini, Allah selamatkan Malaysia daripada menjadi seperti Itali. Ya, semoga Allah berikan rahmatnya sebanyak-banyaknya.
kita yang nak berdoa ini, Allah Ta'ala tegur kita, zikru rahmati rabbika abdahu. Sejauh mana kamu menghambakan diri sebelum meminta. Sejauh mana iyyaka na'bud. Benar-benar kamu tulus, kamu ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam perkataan mudahnya, demo buat gaparia dah kepada perintah Allah sebelum demo meminta daripada Allah. Apa hamba buat kepada perintah Allah dan larangan Allah sebelum hamba meminta kepada Allah. Jadi muhasabah diri kita. Kita sekarang barangkali terus meminta. Kita terus meminta. Tetapi kita tidak muhasabah diri kita. Sejauh mana aku benar-benar menjadi hamba yang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, memang kita penuh dengan kelemahan. Kita tidak jadi hamba yang perfect. Maka istighfarlah terlebih dahulu sebelum meminta. Mohon ampun pada Allah sebelum meminta. Ya, lafazkan taubat, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin beberapa kali. Ya, masa kita basuh pinggan, bagi kita nak elak virus. Masa kita basuh tangan, masa kita banyak minum air, apa pun kita buat, jangan tinggal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, supaya nanti sembahyang zuhur kejap lagi, sembahyang asar kejap lagi, kita berdoa selepas Allah ampunkan kelalaian kita. Dia faham kita tak perfect jadi hamba dia. Tetapi hamba aku ni, aku duk perhati, sangat sensitif dengan dosa-dosa dia buat. Dia sangat sensitif yang dia tu tidak betul-betul jadi hamba aku. Dan menariknya tuan-tuan, tadi kata nak tutup dah. Okey, menariknya dalam surah ini Allah Ta'ala memaparkan definisi hamba dalam erti kata yang sebenar. Ya, hamba yang sebenar adalah bukan hamba syaitan. Anda akan dapati dalam surah Maryam, bagi tahu anak-anak kita, ya, Fatihah surah ni ada banyak sebut syaitan. Sebab apa? Ramai orang faham, ya, lawan kepada hamba Allah adalah sembah berhala. Ya, sebenarnya lawan kepada sembah Allah adalah sembah syaitan. Sebab itulah Nabi Ibrahim sendiri pesan pada ayahnya, ya abati la ta'budis syaitan. Hatta sembah berhala pun tidak ditonjolkan dalam babak cerita Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Ya, yang dijelaskan adalah ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Memang berhala lah tu. Tetapi dijelaskan adalah sifat berhala yang menjadi sifat makhluk yang hakikatnya tidak mampu untuk memberikan, ya, jawapan kepada permintaan hamba-hamba manusia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca hamba, kalau kita baca surah Maryam, ia mendefinisikan kehambaan dalam erti kata yang sebenar, iaitulah jangan jadi hamba syaitan. Apa maksud hamba syaitan? Ya, hamba syaitan kerana syaitan ini antara sifatnya adalah dia akan menggagalkan anak-anak Adam daripada banyak berdoa kepada Allah. Maka Nabi Zakaria yang Allah declare-nya sebagai hamba adalah hamba Allah dalam erti kata yang sebenar. Tidak jadi orang yang bosan berdoa, tidak jadi orang yang lemah berdoa, tidak jadi orang yang tidak kerapkan berdoa. Kerana orang yang jarang berdoa, ya, wallahu alam, saya nak akhiri, orang yang tidak bersemangat meminta, naudzubillah, orang-orang ini adalah orang yang sudah terpedaya kerana syaitan telah berjaya membisikkan supaya, ya, Allah tidak perkenankan permintaan kamu, maka tidak perlulah lagi meminta, kamu pula banyak dosa, maka kamu tidak layak berdoa, naudzubillah. Maka bisikan-bisikan ini mesti ditepis, kerana itu adalah petanda-petanda awal kita sedang berada di lorong hamba-hamba syaitan yang lebih suka mengadu kepada makhluk, naudzubillah, ya, dan sebaliknya mengadulah pada Allah, kerana tujuan surah ini adalah mengukuhkan iman Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mengadu kepada Allah, tidak mengadu pada makhluk, tidak bermaksud tidak pergi jumpa doktor, ya. Jangan salah faham. Ya, kalau kita tengok pada diri kita ada tanda-tanda, Allah Ta'ala sendiri dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, memerintahkan kita untuk menghargai, ya, kepakaran, menghargai ilmu. Jadi kalau ada asbab-asbab di atas muka bumi ini yang Allah Ta'ala kurniakan menerusinya, ya, ubat penawar, maka pergilah jumpa, ya, mudah-mudahan. Jadi jumpalah, ya, orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai asbab,
Dan jangan kerana berkata aku hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah menyebabkan kita lari daripada makhluk, termasuklah lari daripada berikhtiar untuk mengelakkan penyakit-penyakit ini. Itu bukan kefahaman yang betul kepada Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi tuan-tuan, mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi pada esok hari selama setengah jam lebih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.